Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab Ilmu Penuntut. Ini pada bahagian atau perkara yang kedua berkenaan dengan nikah ataupun munakahat. Sambungan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada muka surat 93 kitab Jawi pada tajuk cawangan-cawangan masalah. Al-Limpur, cawangan-cawangan masalah. Yang pertama, orang buta tidak terjejas kuasanya, bahkan boleh ia mewalikan. Demikian juga orang pitan, tetapi kena tunggu sampai dia baik sekalipun lama beberapa hari. Orang yang buta, wali yang buta boleh mewalikan orang yang di bawah perwaliannya. Seumpamanya seorang ayah yang buta boleh mewalikan anaknya, yang mana orang yang buta dia tidak terjejas hak dia sebagai wali. Berbeza orang yang dia buta dan bisu, buta dan pekat, minta maaf, buta dan pekat daripada kecil, di mana orang buta dan pekat daripada kecil, yakni dia tidak dibebankan dengan hukum taklif, hukum bebanan. Lahir-lahir dia dalam keadaan buta dan tuli, tak boleh mendengar, di mana hilanglah bagi dia sebagai bebanan ataupun hukum taklifi. Apa maksud hukum taklif? Wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Sebab orang yang pekak dan juga buta, dia tidak tahu apa-apa. Lahir-lahir dia dalam keadaan terus buta dan pekak. Yang hukum taklif dia kena belajar. Nak sembahyang dia kena belajar. Paling tidak kalau dia pekak, dia tidak buta, dia boleh lihat orang buat macam mana. Begitu juga orang yang buta tapi dia tidak pekak, dia boleh dengar orang cakap. Tapi kalau orang yang hilang dua panca indera itu, yakni tuli dan buta, lahir-lahir dalam keadaan cacat dua panca indera itu sekaligus, yang mana hilanglah
tanggungjawab ataupun taklifi, beban taklif. Sama juga hal dengan wali yang dia buta sahaja tapi tidak peka, di mana hak wali tidak terjejas ataupun tidak hilang daripadanya. Begitu juga orang yang pitam. Orang yang pitam ni dia tidak gila. Pitam ni dia tidak gila. Yang mana orang pitam ni masih ada hak dia sebagai wali, tapi syaratnya kena tunggu dia betul-betul sedar daripada pitam. Yang kedua, wali akrab, wali dekat. Qarabah, yaqrabu akrab, ini dekat. Ba'id, jauh. Dia ada dua perkataan, akrab ataupun qarabah. Yang ini dekat, ba'id tu jauh. Wali akrab yang dalam ihram tidak berpindah kuasanya kepada wali ab'ad. Ba'id, ab'ad tu jauh ataupun ba'id, bahkan dinikahkan oleh hakim. Yang ini wali yang dekat. Contoh, dia ada 10 wali. Contohnya ayah itu adalah merupakan wali yang dekat kalau ayah ada. Dan berbeza dengan datuk. Datuk tu kalau apabila ayah tidak ada, ayah meninggal, di mana hak wali itu turun kepada datuk, sebab datuk tu wali yang kedua susunannya. Tapi dalam keadaan ayahnya masih ada, sedangkan ayah dalam ihram, orang dalam ihram tidak boleh bernikah dan tidak boleh menikahkan, di mana hak itu tidak turun kepada wali yang jauh. Contohnya sekarang, wali akrab, ayah ada dan atuk ada. Atuk akan jadi wali ab'ad yang jauh sebab berbanding dengan ayah. Dalam hal ini, apabila wali akrab itu ada, di mana hak wali itu akan turun kepada wali hakim, wali raja. Yang ketiga, jika wali atau bakal suami tidak dalam ihram. Kita ulang. Jika wali atau bakal suami yang dalam ihram, dua-dua ni dalam ihram, wali atau juga bakal suami dalam ihram, minta wakilnya mengakadkan nikah anaknya atau bagi dirinya, tidak sah akad itu sekalipun ia wakil dalam keadaan halal. Begitu juga seseorang yang di dalam ihram, dia tidak boleh mewakil walikan kepada orang lain dalam ihram. Apa saja dalam urusan berkenaan dengan nikah tidak boleh dia terlibat. Sama ada dia menikah sendiri, sama ada dia jadi wali nikah, ataupun diwakilkan kepada orang lain untuk menikahkan. Apa saja dalam urusan pernikahan, yakni wali tidak boleh dia terlibat apabila dia dalam keadaan ihram. Apa maksud ihram ini? Orang yang berniat mengerjakan haji ataupun berniat mengerjakan umrah, dia panggil sebagai muhrim, orang yang dalam ihram. Ada satu lagi mahram. Mahram itu orang yang haram nikah. Muhrim, orang yang dalam ihram. Kadang-kadang kita tertukar antara muhrim dan mahram. Ini muhrim saya, tapi dia nak sebut mahram. Muhrim itu orang yang di dalam ihram haji atau umrah. Umpamanya orang yang dia menyebut dalam ibadah haji lah, dia berumrah, aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya, di mana dia akan jadi orang yang dalam ihram umrah. Ataupun orang yang dia berniat di dalam bulan-bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah. Seorang yang berniat dalam 3 bulan itu mengerjakan haji, dia sebagai dalam ihram haji. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya, di mana dia jadi orang yang dalam ihram. Yang mana orang yang dalam ihram ini, kita ulang, sama ada dia wali ataupun dia bakal pengantin, bakal suami, tidak
tidak boleh dia bagi wali, dia tidak boleh menikahkan satu orang bawah walinya, dan juga tidak boleh wakilkan kepada orang lain untuk menikahkan orang di bawah perwalian. Itu yang pertama. Yang kedua, bakal suami juga tidak boleh dia qabul nikah, aku terima nikah, tak boleh. Mana menerima nikah tidak boleh. Begitu juga tidak boleh dia mewakilkan kepada orang lain untuk menerima nikah, tidak boleh dikabulkan. Apa maksudnya? Nikah ni yang di antara rukun nikah adalah ijab dan qabul. Ijab tu daripada pihak perempuan, tawaran menikah. Qabul bagi pihak laki-laki untuk menerima nikah, aku terima nikah. Di mana apabila seseorang tu dia boleh wakilkan kepada orang lain untuk menerima nikah, biasanya pihak diri yang menikah itulah yang terima nikah, aku terima nikah. Biasa kita jarang tengok ataupun tak pernah kita tengok orang lain mewakilkan orang lain untuk terima nikah. Boleh dalam Islam. Kita tengok dalam bab wakalah, kan kita pernah belajar dulu. Dalam muamalah ada satu bab wakalah. Boleh seorang tu yakni wakilkan orang lain untuk menerima nikah. Sebab apa? Macam-macam sebablah. Di antara contohnya, yakni dia tidak hadir dalam pernikahan kerana ada tugas kedua negara, di mana dia wakilkan siapa saja untuk terima nikah bagi dia. Dalam ini juga orang yang mewakilkan orang lain untuk terima nikah baginya sedangkan dia dalam ihram, di mana tidak boleh. Tidak boleh juga. Walaupun orang yang diwakilkan itu tadi dalam keadaan halal. Ihram itu maksudnya haram dilarang melakukan perkara-perkara tertentu, sedangkan perkara itu boleh dia buat dalam keadaan halal. Contohnya haram apa? Haram jima'. Orang yang dalam ihram haji dan umrah. Sedangkan selain luar daripada ihram haji dan umrah, dia boleh jima' dengan isterinya. Orang yang dalam ihram haji dan umrah tak boleh pakai pakaian yang bersarung, cara bersarung, yang jahit secara bersarung seperti baju, jubah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan halal, orang tu boleh pakai jubah atau pakaian secara bersarung. Tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh menutup muka bagi wanita dalam keadaan ihram haji dan umrah. Luar daripada ihram haji dan umrah, mana dalam keadaan halal, satu orang boleh tutup kepala dan satu orang boleh menutup muka. Dan berbagai lagi lah, ada 13 larangan di dalam ihram haji dan umrah. Dan ini dipanggil sebagai ihram haram. Satu orang tu haram melakukan 13 larangan itu dalam keadaan ihram haji dan umrah. Luar daripada ihram haji dan umrah, 13 larangan itu tak ada. Ini maksudnya di sini, dia tidak boleh wakilkan kepada orang dalam keadaan halal. Maknanya bukan ihram haji dan umrah pun tidak boleh. Habis. Yang keempat, tidak terpecah wakil dengan sebab ihram. Wakilnya nanti setelah halal, mewakilnya itu barulah ia menjalankan akad yang diwakilkan kepadanya. Apa maksudnya? Satu orang yang menerima wakil untuk terima nikah, sedangkan dia dalam keadaan ihram, di mana hak dia sebagai orang yang menerima wakil tidak hilang, di mana dia boleh menerima wakil nikah itu selepas dia tahallul, lepas dia halal daripada ihram tadi. Kita ambil contoh bagi faham. Satu orang dia mewakilkan satu kawan dia ataupun dia mewakilkan ayah dia untuk menerima nikah. Sedangkan di waktu pernikahan itu ayahnya dalam ihram umrah, di mana hak ayahnya sebagai penerima wakil untuk menerima nikah tidak hilang selagi dia tidak menggugurkan, tidak menolak. Dan bagaimana keadaan itu? Dia boleh minta tangguh agar pernikahan itu dilakukan selepas daripada dia halal, selepas daripada tahallul. Maknanya hak dia sebagai
mewakil. Orang yang menerima wakil tidak hilang walaupun dia dalam keadaan haram. Cuma masa dia dalam keadaan haram, dia tidak boleh menerima nikah, tapi kena dilakukan selepas daripada dia halal. Halal ni bagaimana? Di antara caranya, kalau ihram, seseorang tu mesti bergunting rambut atau bercukur sekurang-kurang 3 helai itu bergunting lah, di mana orang tu akan jadi halal ataupun dia bertahallul. Itu untuk umrah. Kalau haji, orang haji bagaimana? Yang ini kena buat 2 daripada 3 perkara, dia akan jadi orang yang halal. Contohnya apa? 2 daripada 3 perkara. Yang ini dia melontar jamratul kubra dan juga dia bergunting. Dipanggil orang tu dalam keadaan tahallul awal. Ataupun boleh juga dengan cara yang kedua, dia tawaf ifadah, tawaf rukun dan dia bergunting. Maknanya dia dinamakan sebagai tahallul awal. Kalau dia selesaikan 3-3 itu, yakni dia melontar jamratul kubra ataupun jamratul aqabah dan dia gunting dan juga dia tawaf ifadah, orang tu dinamakan sebagai tahallul tsani, tahallul yang kedua. Boleh. Nah, terujuk dalam bab apa ni, pelajaran tentang haji umrah. Boleh, insya-Allah. Ini apa ni, pelajarannya mungkin tuan-tuan biasa belajar lah, dah belajar, cuma kita anggap sebagai ulang kaji. Cuma oleh kerana dia sentuh tentang halal. Halal tu apa? Halal tu orang yang bukan dalam ihram. Ihram tu bagaimana? Orang yang berniat mengerjakan haji dan umrah. Nak mengerjakan haji tu bila? Mesti berlaku di dalam bulan-bulan haji. Bulan haji bila? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah tu hanya 10 hari saja yang terikat dengan haji. Kalau umrah tidak terikat dengan bila-bila masa. Boleh buat umrah bila-bila masa. Mereka orang yang dia ihram haji tak boleh dah buat umrah bila-bila masa. Apabila dia sudah ikatkan diri dia dengan ihram haji, dia tak boleh dah buat umrah. Contoh orang yang mengerjakan jenis haji ifrad, maknanya dia ikat diri dia dengan ihram haji, dia tidak boleh buat umrah. Bila dia boleh buat umrah? Apabila sudah tahallul. Tahallul itu bagaimana? Yang sebutkan tadi dah, buat 2 daripada 3. Yang ini merontai di jamratul kubra, bergunting. Bagi tahallul awal, cara pertama ataupun tawaf ifadah, tawaf rukun haji, dan dia bergunting. Dia panggil tahallul awal juga. Kalau dia buat 3-3 tu sekali, dia panggil tahallul tsani, tahallul yang kedua. Mana habis semua. Dan seterusnya, jika sultan atau qadi berihram, harus pemangkunya mengakadkan nikah orang yang tiada berwali menurut pendapat Syekh Khafaf, yang mana telah disahkan oleh Ar-Rawiyani dan lain-lain ulama, kerana kerja yang diuruskannya itu atas nama wilayah, yakni kekuasaan ataupun perintah, bukannya wakalah. Ini beza. Dalam hal tadi, yakni wali benar, wali nasab, ayah atau adik-beradik dan seterusnya lah, itu sebagai wali nasab. Di sini wali sultan, wali hakim, wali sultan mas wali hakim lah. Andai kata satu orang tu dia tidak ada wali nasab, dia baru masuk Islam nak bernikah perempuan, semua keluarganya tak masuk Islam, dia seorang saja. Ayahnya atau adik-beradik, bapa saudara, sepupu dan sebagainya tak masuk Islam, hanya dia seorang saja masuk Islam. Yang mana orang yang begini kalau dia nak bernikah, kena guna wali sultan, wali hakim. Dan dalam keadaan anda kata sultan itu dia dalam keadaan haram, bagaimana keadaan itu boleh dia punya naib penggantinya terus wakil bagi diri dia walaupun tidak disuruh? Sebab apa? Di sini perbezaan di antara wali hakim, dia adalah wilayah, hanya berbentuk kekuasaan, berbeza dengan
Wali nasab dia adalah wakalah. Itu beza di antara dua itu. Maknanya berbeza dengan wali nasab tadi. Selagi wali nasab, wali akrab ada, wali ab'ad tidak boleh. Begitu. Berbeza dengan wali sultan ini. Walaupun wali sultan itu dalam ihram boleh turun kepada naib timbalan dia. Beza di antara wali nasab. Macam kita lah, tuan-tuan yang ada ni, anak tuan-tuan perempuan, tuan-tuan tu anak tu adalah tuan-tuan sebagai wali nasab. Mereka tu lahir daripada titik benih tuan-tuan, makna wali nasab. Raja tu bukan wali nasab, mereka tu adalah merupakan al-wilayah, kekuasaan. Berbeza dengan wali nasab. Kalau wali nasab yang dipanggil akrab tu ada dalam keadaan ihram, tidak boleh turun kepada wali ab'ad, tidak boleh turun kepada atuk kalau ayahnya ada, tapi terus kena pergi kepada wali hakim, wali sultan. Berbeza dengan wali sultan ini, dia bukan sebagai wakalah, makna bukan nasab. Maknanya kalau sultan dalam ihram haji dan ataupun umrah, di mana boleh terus turun kepada dia punya naib timbalan ataupun qadi. Beza di antara dua tu. Tapi sultan menikahkan orang. Mungkin tuan terfikir, ustaz ni kat sultan, bila pula sultan menikahkan orang? Memang tuan tak pernah tengok sultan menikahkan orang, tapi dia berkuasa untuk menikahkan orang. Yang wali-wali nikah tu semua tu adalah merupakan timbalan kepada sultan. Sebab sultan ni banyak kerja, dia bukan kerja nak menikahkan kita. Dia nak pergi sana, nak pergi sini, rasmi sana, rasmi sini. Itu kerja dia. Tapi yang lain-lain semua tu adalah timbalan. Bawah daripada sultan mungkin kita kata qadi atau mufti, di bawah daripada sultan. Dan turun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Mereka tu adalah merupakan timbalan naib. Naib itu masuk bahasa Arab. Naib itu makna timbalan kepada sultan. Dan kalau sultan menikahkan seorang tu memang boleh, memang tu hak dia. Tiba-tiba hari pernikahan satu orang tu sultan datang menikah. Kita kata dia bukan wali nikah. Sultan tu memang besar daripada wali nikah kampung kita. Kuasa dia. Dia kata datang kampung kita, betul nak menikahkan anak orang ni, boleh. Jangan pula kita minta kad kuasa wali dengan sultan tu, kena murka nanti. Yang kad kuasa tu bawa sultan. Sultan tu memang berkuasa untuk menikahkan orang lain yang mereka tu tidak ada wali nasab ataupun wali nasab yang akrab ini mengerjakan haji dan umrah, mana dalam ihram. Boleh insya-Allah bagi faham. Ini kedudukan dalam Islam, bagaimana perhubungan di antara rakyat dan pemerintah itu sebenarnya akrab. Sebab pemerintah itu diiktiraf di dalam Islam. Dan seterusnya, sekiranya seorang perempuan hendak berkahwin, datang beberapa orang walinya yang satu darajah hendak mewalikan seperti 3 atau 4 orang anak saudara, dan perempuan memberi izin kepada tiap-tiap seorang nescaya sunat mengkahwinkan dia oleh siapa yang lebih pandai dalam hukum bab nikah. Kemudian pandang siapa yang lebih wara', kemudian pandang siapa yang lebih tua dengan persetujuan lainnya. Tetapi jika ia perempuan menentukan izinnya kepada seorang sahaja, tertentulah yang seorang itu tidak boleh yang lain. Yang lain pula permasalahannya, apabila nak menikahkan tu, wali-wali yang satu darajah tu ada semua. Maknanya contoh, dia buat contoh di sini, adik-beradik laki-laki lah. Kita ambil adik-beradik laki-laki seibu sebapa. Selagi ada adik-beradik laki-laki seibu sebapa, adik-beradik sebapa tak boleh menikah sebab di bawah lagi.
Dalam kes ini bapa ataupun ayahnya sudah meninggal, atuknya sudah meninggal. Apabila dalam keadaan itu, yang wali dekatnya adalah adik-beradik, laki-laki seibu sebapa. Dan adik-beradik laki-laki seibu sebapa ini ada 5 orang. Ada 5 orang kepada pengantin tu. Pengantin bakal pengantin perempuan ada 5 orang, abang dan juga maknanya tak kisahlah mana selagi orang tu balik. Adik-beradik laki-laki seibu sebapa tu balik kesemuanya 5 orang, di mana mereka tu berhak untuk menikahkan jadi wali. Dalam kes ini bagaimana nak selesaikan masalah sebab mereka semua tu ada hak, di mana kaedah menetapkan tengok siapakah yang di antara 5 tu lebih pandai tentang hukum bab nikah. Tu caranya nak pilih 5 tu semua nak menikahkan adiknya. Umpamanya abang-abang, mana contohnya 5 tu abang-abangnya, kami semua nak menikahkan adik, nak jadi wali. Mana boleh 5 jadi wali, kena pilih seorang. Jadi bagaimana nak pilih di antara 5 tu siapa yang mahir dalam hukum bab nikah? Tiba-tiba 5 tu mahir semua. Semua tu ada ilmu ataupun adalah dia punya kedudukannya, ataupun kita panggil sebagai orang tu sekurangnya ada ijazah syariah. Apabila kita belajar, apabila kita ada ijazah syariah Islami, satu daripada babnya bab ilmu fiqh lah kita kena belajar. Jadi bagaimana semua mahir dalam bidang tu. Jadi bagaimana pula nak pilih, tengok mana yang lebih wara', lebih menjaga-jaga, berhati-hati dalam agama ni. Makan minum pun berhati-hati, wara', mata pun wara', telinga pun wara'. 5 tu pula semua ada sifat itu pula. Oh hebat, satu keluarganya hebat, ilmu agama pun penuh dalam dada, semua hebat. Adik-beradik pun subhanallah, dengan didikan ayahnya, anak-anak semua wara', mata terjaga, telinga terjaga, hati terjaga, makan minum halal dan haram, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, jaga sungguh. Payah nak pilih ni keluarga yang baik ni. Allah, kalau dapat keluarga macam ni tuan-tuan, Allah, anak-anak semua baik, ilmu agama bagus, bukan setakat tu, wara' semua jaga dalam agama ni. Kalau ada macam ni, syukur sangat-sangat. Jadi bagaimana pula kemudian pandang siapa yang lebih tua dengan persetujuan yang lainnya. Begitu, tengok mana yang lebih tua pula dan minta izin lah daripada yang lain-lain. Kita semua ni sama taraf, ilmu pun sama, wara' pun sama. Apa kata kita minta lah bagi abang long yang sulung sekali, kena minta izin juga. Minta izin. Tetapi dalam kes lainnya, tetapi jika ia yang perempuan bakal pengantin itu menentukan izinnya kepada seorang sahaja, tertentulah yang seorang itu tidak boleh yang lainnya. Dan ada kata yang perempuan itu kata, saya nak ni adik ni nikahkan saya, yang dia dah balik, tapi yang tu biasa dengan dia. Yang lain tu biasa juga, adik-beradik yang lain tapi jarang jumpa, semua sibuk bekerja. Yang ni duduk dengan dia, rapat sangat dengan dia. Dia kata saya nak adik nikahkan saya. Dalam bab itu hilanglah hak-hak orang lain, sebab yang menentukan hak untuk jadi wali itu adalah perempuan dalam kes inilah. Tapi kalau ada ayahnya, tak bolehlah pindah ke orang lain, sebab itu wali akrabnya. Boleh. Jadi bagaimana tuan-tuan, kalau kita lihat ini penting sangat dalam kes ini, bagaimana Islam meletakkan hak-hak itu penting. Dalam perkara nikah ni adalah merupakan satu perkara yang amat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak-hak itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun nikah ni dia bukan satu daripada ibadah yang khusus, dia adalah merupakan satu perkara yang melibatkan hubungan ataupun muamalah manusia, ibadah. Memang kalau kita belajar dalam ilmu fiqh, sekurang-kurang ilmu fiqh secara umum dibagi kepada 4 bahagian. Satu bahagian bab ibadah yang kita belajar lepas, mula daripada kita kenal air nanti sampai bab sembelih, sampai bab pakaian yang dah tu baru masuk bahagian bab ibadah. Yang kemudian naik sikit belajar bab muamalah, yang bab jual beli dan sebagainya, sewa nyewa, itu berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan khusus dengan Allah tu bab ibadah yang lepas. Walaupun begitu dalam muamalah
tentang jual beli perolehan ataupun pemilikan harta itu pun Islam memandang ataupun Islam yang ini menjaga ke semua tu. Dan satu lagi, hubungan secara manusia ini bukan satu ibadah yang khusus kepada Allah, yang ini dalam bab nikah. Walaupun sebegitu, Islam yang ini mentadbir urus juga dalam bab nikah. Dan kalau yang keempat yang last tu secara umumnya berkenaan dengan bab jinayah, al-qada dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam 4 bahagian ilmu tentang hukum hakam perbuatan mukallaf atau amali mukallaf, 1/3 saja adalah melibatkan hubungan khusus dengan Allah ibadah. 3/4 lain adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Walaupun sebegitu, tidak ada pun satu pun yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang ke semua itu. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan hukum bagaimana nak mentadbir urus dalam hal hubungan manusia dengan manusia. Tidak ada yang boleh kita ni buat sendiri tanpa ada lihat kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia bukan dalam perkara yang melibatkan bukan ibadah khusus. Jika berlaku perselisihan masing-masing hendak mewalikan, padahal laki-laki yang memang hanya seorang sahaja kenalah yang wajib buang undi, maka barang siapa yang keluar undinya dialah yang mengahwinkan. Tetapi jika dikahwinkan juga oleh yang tiada keluar undinya, saya sah juga kahwin itu kerana izin sudah ada, cuma undi itu diadakan untuk memutuskan perselisihan jua, bukan menafikan hak wilayah orang yang tiada keluar undi. Contohnya 5 tadi adik-beradik itu memang orang yang ada pendidikan agama, tahu bab nikah kahwin, dan juga mereka ni adalah orang yang warak, cuma dia punya umurnya sudah tentulah tak sama, ada abang ada adik. Sedangkan nak menikahkan abang, nak menikahkan adik, kena minta juga persetujuan daripada adik-beradik yang lain, walaupun dia lengkap dengan ilmu tentang hukum nikah dan juga berkenaan dengan peribadi warak. Dalam kes ini bagaimana Islam kata nak beri keadilan juga kena undi, kena cara undi. Ini begitu sekali agar perkara yang menghubungkan di antara manusia ini berlaku dengan adil. Tidak ada dalam diri itu perasaan dengki, perasaan dendam. Ini Islam bagaimana lihat? Sebab dendam, dengki ini adalah merupakan permainan hati yang ada dalam diri, cuma kadang-kadang dia itu tidak membara. Dan apabila berlaku isu macam ini, syaitan akan meniupkan bara api yang boleh menyebabkan hanya kes kecil, tetapi boleh menyebabkan permusuhan adik-beradik. Mula daripada hasad dengki saja, hasad dan dengki itu sama. Mula daripada hasad atau dengki, di mana dia akan merebak kepada permusuhan yang besar, dan kadang-kadang boleh menyebabkan pembunuhan. Apa contoh? Kita bagaimana anak Nabi Adam AS, Qabil dan Habil, tengok bagaimana akhirnya berlaku pembunuhan. Sebab apa? Dengki. Dengki ini, hasad ini, bagaimana Islam nak tutup agar jangan dia jadi marah. Hasad dengki ini ada sifat mazmumah. Ghadab ataupun marah itu sifat mazmumah. Kadang-kadang mula daripada dengki dia akan jadi marah, dan marah itu kadang berpunca daripada takabur, sombong. Kesemua itu ada kaitan. Hasil kesudahannya bagaimana boleh menyebabkan seseorang itu bunuh orang lain. Inilah dalam benda ini, dalam bab ini pun Islam melihat agar dalam hak perwalian ini, kalau 5 beradik ini memang berhak sungguh, mereka ni ada ilmu dan warak, di mana Islam nak menuntut agar tidak dihembus tiupan permusuhan oleh syaitan ini dengan cara ini. Yuwaswisu fi hudurin nas minal jinnati wan nas, yakni waswas ini ditiupkan oleh syaitan di dalam hati seorang tu. Waswas bagaimana? Waswas yakni meragui buyut akan hukum Allah. Ada ilmu tapi syaitan datang tiup agar seorang tu menafikan hukum Allah. Dalam bab inilah jadi kesombongan. Jadi benar ni
dia akan terfikir, saya kan abang sulung, ada ilmu juga, kenapa dia yang menikahkan diri saya? Syaitan pun datang, dia tak ayah juga, tuan-tuan, dia jadi panjang. Kena pula orang sekeliling pula, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, manusia pula lain pula tunjuk, adik tu tengok, awak tak menikahkan adik, kenapa yang adik awak yang nikahkan? Dia kan awak ustaz, dia pun dia benda macam tu. Islam nak tutup, jangan berlaku. Ini Islam kata bagaimana kena jabur ni. Walaupun kita fikir apalah sangat benda-benda macam tu nak dijabur ni, jangan. Apalah hari pernikahan semua gembira tak terasa. Lepas itu syaitan datang terus. Syaitan datang. Apalah ni daya awak sebagai abang warak, ada ilmu agama tak dipilih. Ini dah. Patut orang sekelilingnya pula hembus juga syaitan daripada kalangan manusia. Kenapa cari awak kan ustaz tak menikahkan adik? Dia jadi panas. Panas ini bahaya. Ini Islam nak mengelakkan daripada itu. Di mana dalam ilmu usul dia panggil sadduz zara'i, yakni tutup perkara yang boleh merosakkan, tutup awal-awal. Walaupun kita tengok cabutan undi itu macam main-main je, bukan. Cabut undi ini menutup akan ini perkara mudarat yang besar nanti. Tengok bagaimana Islam melihat keseluruhan hidup kita. Jadi kalau Islam itu bukan daripada Allah, tak nampak benda-benda macam ni. Islam itu daripada Allah. Dia menjadikan manusia dan dia tahu, Allah Ta'ala tahu sifat manusia Arab. Kalau kita belajar dari ilmu akidahnya Arab, Arab itu mana sifat bagi makhluk Arab. Yang seterusnya berkait dengan masalah yang lepas tadi lah. Sekiranya laki-laki yang meminang itu berbilang orang, seperti 2 orang, adalah dikahwinkan dengan siapa yang dipersetujui oleh perempuan itu. Tetapi jika bersetuju pada kedua-duanya sekali, kenalah dirujukkan kepada hakim supaya menentukan siapa yang lebih baik pada pandangannya, pendapatnya dalam keduanya. Ini kes lain pula masalah. Mungkin tak berlaku, tapi berlakulah. Ulama menyebut masalah ini memang berlaku. Yang ini ada 2 orang pergi pinang satu perempuan serentak. Hari yang sama pergi pinang, nak jadikan cerita. Jadi bagaimana? Yang perempuan itu suka dua-dua. Yang laki-laki itu dari segi agamanya ada, dari segi kerjaya hidupnya pun ada, keluarganya pun orang yang baik-baik beragama. Jadi perempuan itu tak boleh buat pilihan antara dua-dua. Tapi orang perempuan mana boleh menikah dengan suami dua. Kalau orang laki-laki tak ada masalah. Kalau berkenan kepada 2 orang, dia boleh menikah hari yang sama dengan 2 orang, tak ada masalah. Ini perempuan suka kepada 2 orang yang datang meminang, dan dia tidak boleh nak buat keputusan. Dalam kes ini hendaklah dibawa kepada hakim menentukan siapakah daripada pendapat hakim yang lebih layak untuk perempuan itu. Tengok bagaimana hakim ni bukan dalam kes jinayah sahaja. Kita belajar dulu dalam bab muamalah jual beli itu, bagaimana peranan hakim dalam berkenaan dengan hak pemilikan harta. Dan kita naik sedikit belajar dalam bab munakahat, nikah kahwin. Hakim pun ada dalam hak ini. Kan biasa kita fikir hakim pun biasa bab-bab bunuh-bunuh je, bab-bab curi rompak saja, rasuah dan sebagainya. Itu sebahagian. Itu pun ada dalam Islam. Kita akan melihat dalam bab al-qadha. Yang ini biasanya al-qadha ataupun hakim ni dalam bab yang akhir, dalam bab ilmu fiqh. Tengok hakim, peranan hakim ni diiktiraf oleh Islam. Rasulullah SAW sebagai hakim pada zamannya dan juga diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Al-Affan dan juga Ali. Dan diteruskan oleh generasi berikutnya daripada pemerintah-pemerintah. Jadi hakim dalam Islam. Dan seterusnya, azan ke? Bukan? Belum. Dan seterusnya
seterusnya Datuk harus melakukan akad bagi kedua-dua pihak yang disebut dalam bahasa Arab mutawallim tarafain, iaitu dialah yang berijab dan juga berlafaz qabul, iaitu menikahkan cucu perempuan daripada anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki daripada anak laki-lakinya yang lain. Apa maksudnya? Okey, maknanya satu orang tu dia bernikah sekutu. Dan di waktu itu yang wanita ataupun pengantin perempuan ini dah tidak ada walinya, mana ayahnya dah tak ada. Mana ayahnya meninggal. Dan apabila ayahnya meninggal, hak wali itu turun kepada Datuk. Dalam kes ini bagaimana? Dalam keadaan yang sama juga, jadi bakal suami kepada perempuan itu sepupu dia ni tak ada dalam negara, pergi tugasan khas negara, pergi keluar negara. Jadi bagaimana, boleh tak Datuk itu dia boleh jadi wali kepada cucu dia ini, dan dia boleh menjadi sebagai wakil terima nikah kepada cucu laki-laki. Dalam kes ini boleh, aku nikahkan akan nikah sekian. Dia pun aku terima nikah bagi pihak cucu lah. Boleh, mana hukumnya boleh. Orang tengok pelik, kenapa dia pun jadi. Ini bukan ajaran sesat. Ini report pada jabatan agama sesat, tak sesat ini. Maknanya satu orang yang dia sebagai wali dan juga sebagai dia qabul nikah, wakil. Maknanya wakalah. Dua-dua tu ada di dalam Islam. Wali pun ada hukum, wakalah pun ada hukum. Dah tak belum? Belum lagi. Dah. Dosa. Pagi azan nak dengan nanti kalau kita tak habis tak. Lepas azan kita habiskan, insyaAllah.
dan seterusnya. Jika seorang laki-laki hendak berkahwin dengan perempuan sepupunya, padahal yang laki-laki itu wali kepadanya, tidak sah ia mengakadkan nikah untuk dirinya, sekalipun ia berwakil kepada orang lain mengakadkan bagi pihaknya, atau ia berwakil kepada dua orang, tiap seorang satu pihak. Jadi dalam masalah ini kenalah ia mengakadkan itu sepupunya yang lain atau satu darajah dengan dia, sekiranya tidak ada hendaklah dinikahkan oleh qadhi. Jadi dua orang ini tidak menikah dan dia ni status dua-dua itu adalah sepupu. Laki-laki itu sepupu kepada perempuan itu sepupu kepada laki-laki. Dan dalam kes ini pula yang perempuan itu tak ada orang lain untuk menikahkan dia. Walinya atas semua yang akrab ni tak ada. Itu yang paling dekat sepupu dia yang nak menikah dengan dia tu. Nah, itu yang jadi patut jadi wali dia. Macam mana ni? Yang lain tak ada. Ayah dia dah tak ada, atuk dia tak ada, adik-beradik dia pun tak ada dia. Yang ada pun mungkin adik-beradik perempuan. Perempuan tak boleh menikahkan orang. Orang perempuan ni dia ada tugas. Yang tugas tu dari segi apa, urusan nak menikah, urusan keduri bagai orang perempuan ni kan. Orang lelaki kadang bab-bab itu kurang sikit ni orang perempuan kan. Orang perempuan kalau nak menikah apa ni, ataupun dia kendara, insya-Allah dia sibuk urus sana, urus sini, rancang sana, rancang sini. Kita jadi blank sikit kita dalam bab-bab macam tu. Biasakan ayah-ayah kita macam tu kan, mak kita masya-Allah tabarakallah sibuk dia. Jadi kalau nak kenduri, ayah duduk pondok dengar je, dengar perbincangan kan. Cuma ayah ni berapa duit, gitu je. Bab-bab yang lain dia tak berapa pandai. Biasa mak kita dia lebih dalam bab tu. Tapi walaupun ibu kita, mak kita tu dia ni orang yang memang cekap dalam urusan tu, tapi bab untuk jadi wali tak boleh. Itu kena ayah juga, walaupun ayah tu tak cekap dalam bab urus-urus takbir benda macam tu. Ni tengok macam ni, ayah kepada perempuan ni tak ada. Lepas tu bagaimana adik-beradik kepada perempuan ni pun tak ada. Lepas tu bapa saudara kepada perempuan ni pun tak ada. Tak ada. Jadi bagaimana turun kepada sepupu lah. Sepupu tu nak menikahkan dia, kan ikut susunan siapa dulu? Ya ni ayah. Kalau tak ada ayah, atuk. Kalau tak ada ayah atuk, turun kepada adik-beradik, ya, seibu sebapa dan seibu kan. Lepas turun lagi pada bapa saudara, seibu sebapa dan sebagainya. Tak ada juga turun kepada anak kepada bapa saudara, sepupu lah. Tiba-tiba sepupu itu pula nak jadi calon suami. Jadi bagaimana dalam bab itu, seseorang yang jadi wali dia sendiri tidak boleh menerima, mengkabulkan nikah bagi pihak dia. Yang boleh wali ini dia menikahkan dan jadi wakil, kabulkan bagi orang lain mungkin. Tapi untuk kabul pernikahan itu bagi pihak diri dia sendiri tak boleh. Ataupun dia wakilkan kepada orang lain untuk jadi menikah, jadi wali bagi pihak dia pun tak boleh. Ataupun dia wakilkan kepada orang lain untuk menerima kabul dia tak boleh. Dan jalan macam mana? Kena cari sepupu yang setara dengan dia, seibu sebapa umpamanya, cari. Kalau tak ada juga, di mana tak boleh turun lagi lah, kena cari wali hakim ataupun qadhi. Boleh dalam bab itu. Yang terakhir, qadhi sendiri hendak kahwin dengan perempuan yang tiada berwali, kenalah dinikahkan oleh qadhi lain atau naib qadhi, kerana dia naib qadhi menikahkan itu sebagai wilayah kuasa, bukan sebagai wakil. Ini pula qadhi pula nak menikah dengan orang yang patut dia menikah kawan tu. Jadi pening. Jadi satu orang termasuk Islam, perempuan lah, maknanya dia pun tak ada wali nasab. Sekali masa pengislaman tu dia pula tertarik kepada qadhi. Ni orang luar masuk Islam, dia pula cantik, qadhi pula handsome, jadi dua-dua tertarik. Sedangkan apabila dah begitu, dia kena nikahkan qadhi. Itulah kawasan dia nak menikahkan satu orang nikah yang tidak ada wali nasab. Dalam kes ini bagaimana?
kena turun kepada naib qadi ataupun cari qadi yang lain setaraf dengan dia untuk menikahkan dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita bagaimana Islam ni jelas. Apa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentulah segala hukumnya jelas. Jelas untuk kita faham dan boleh senang untuk kita beramal agar tidak ada pertikaian dalam masyarakat. Jelas. Apa daripada Allah tu? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yani sesungguhnya Quran itu daripada Allah dan dia adalah satu petunjuk yang jelas lurus, termasuk juga hadis Rasulullah dan juga apa yang dipaham daripada Al-Quran dan hadis oleh ulama itu mereka bahaskan. Dan itu semua itu kalau kira jelas satu persatu jalan penyelesaiannya ada, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan kepada malam ini dapat bermanfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi